Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana bikum fi ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima aghlaq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'a wal ifada wal istifadata wa hatha 'ala tamassuki kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha'i mardatillahi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung balik di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 daripada Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada minggu-minggu yang lalu kita telah pun masuk pada hadis yang ke-24, iaitu membicarakan tentang jawami'ul khair. Artinya perkumpulan kebaikan. Artinya kebaikan yang dikumpul-kumpulkan. Jadi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Disebutkan bahawasanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tudhalimu ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku dan aku telah menjadikan zalim itu adalah haram di antara kamu. Maka jangan saling kamu menzalimi sesama kamu. Wahai hambaku, kamu semua adalah orang-orang yang sesat kecuali orang-orang yang telah aku berikan hidayah kepadanya. Maka mintalah hidayah daripadaku, nescaya aku akan berikan hidayah kepada kamu. Wahai hambaku, kamu semua adalah orang-orang yang lapar kecuali orang-orang yang aku memberikan mereka makan, artinya kenyang. Fastata'imuni at'imukum, maka hendaklah kamu minta makanan daripadaku, artinya rezeki, nescaya aku akan berikan makanan kepada kamu. Ya ibadi kullukum 'ar illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kamu semua adalah orang-orang yang telanjang, orang-orang yang tidak berpakaian, illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang telah aku memakaikan baginya pakaian, fastaksuni, maka mintalah pakaian daripadaku, aksukum, nescaya aku akan memakaikan kamu dengan pakaian. Jadi kita berhenti daripada itu. Kita akan sambung pada hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam matan hadis. Disebutkan bahawasanya Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kullukum 'ar. Wahai hamba-hambaku, kamu semua adalah orang-orang yang telanjang, orang yang tidak mempunyai pakaian. Memang kita asal dia tak ada apa-apa. Allah Ta'ala nak menyatakan kat sini, kita ni sebenarnya apa-apa pun datang daripada Allah. Baju kita pun yang kata kita beli, duit kita dari gaji kita, dan ataupun mungkin kita seorang tukang jahit, kita tanya balik, kain tu datang daripada mana? Kain tu datang daripada mana? Kain tu datang sekian-sekian daripada pokok ke, daripada binatang ke. Nampak? Binatang tu datang daripada mana? Datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah Ta'ala nak menegaskan bahawasanya setiap daripada apa yang kita ada, setiap daripada kita ni tidak ada pakaian. Tidak ada pakaian kecuali akulah yang akan memakaikan kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerana itu di sini nak menunjukkan lemahnya kita ni tidak ada apa-apa, hatta pakaian sekalipun. Nampak tak? Ada setengah orang mungkin dia kata pakaian tu dia beli. Nampak? Allah kata hatta pakaian kamu. Jadi dalam hadis ni kata ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ataupun beritahu akan dua makna. Yang pertama yang kita boleh ertikan dengan makna secara zahir. Makna secara zahir hadis ni iaitu pakaian yang sebut saya tadi.
Yang saya sebut tadi, pakaian baju kita ni semua ni Allah Ta'ala yang bagi. Nampak? Adapun yang kedua, makna yang kedua adalah makna batin, pakaian yang batin. Kalau itu disebutkan, setengah daripada ulama sufi mengatakan pakaian yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis ini adalah pakaian ketakwaan. Pakaian ketakwaan. Jadi orang beriman dia ada pakaian dia, pakaian batin dia, iaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu pakaian keimanan, pakaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kepada kita, apabila kita tahu sebenarnya kita kena minta hatta pakaian zahir dan juga pakaian batin kita ni, maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fastaksuni, maka mintalah supaya aku memakaikan kamu pakaian. Sama ada pakaian yang zahir, pakaian zahir ataupun pakaian batin, yang disebutkan oleh ulama adalah ketakwaan. Ketakwaan. Jadi kena minta, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pakaian ketakwaan ini lebihlah diutamakan daripada pakaian zahir. Pakaian zahir yang wajib menutup aurat. Dan tetapi yang paling penting untuk seorang itu memakaikan dalam dirinya, hatinya, adalah pakaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam hadis ini artinya, tuan-tuan dan puan-puan, daripada pakaian tersebut boleh diterjemahkan makna zahir dan juga makna yang batin. Kata para ulama bahawasanya disebut dalam satu syair mengatakan, idal mar'u lam yalbis siyaban min at-tuqa taqallabu uryanan walau kana kasiyan wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wala khair fi man kana lillahi 'asiyan. Disebut dalam satu syair, jikalau seseorang itu tidak memakai satu baju, tidak memakai baju daripada ketakwaan, taqallabu uryanan, nescaya tertukarlah dia, menukarlah ia itu dalam keadaan terlanjang, walau kana kasian, walaupun dia sebenarnya pada hakikat pakai baju. Nampak berapa ramai orang pakai baju, tetapi seolah kata para ulama tak pakai baju. Nampak? Tak ada langsung ketakwaan. Artinya tidak ada langsung takut kepada Allah, tidak ada langsung malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai orang pakai baju, tutup aurat, bagus, tetapi seolah-olah telanjang. Tidak ada rasa malu dengan Allah, tidak ada rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada rasa malu dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada rasa malu dengan para alim ulama, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pakai baju molek, cantik, tetapi seolah telanjang. Disebut dalam syair ini, wa khairu libas al-mar'i, dan sebaik-baik pakaian seseorang itu ta'atu rabbih, iaitu dia taat kepada Tuhannya, taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala khaira fi man kana lillahi 'asiyah, maka tidak ada sedikit pun kebaikan kepada siapa-siapa pun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang pakai kopiah tapi buat maksiat juga. Ada orang pakai jubah tapi perangai kadang-kadang akhlaknya tidak jaga. Nampak? Dia pergi masjid, akan tetapi suka memandang rendah kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Tidak ada rasa takut dengan Allah. Allah boleh membolak-balikkan hati kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh jadikan kita ini ahli-ahli pasar. Artinya orang-orang tak pergi masjid dan orang-orang ahli pasar, Allah boleh jadikan kita sebagai orang mereka di kalangan ahli-ahli masjid. Jadi kerana itu kita kena pakai dengan pakaian takwa ini, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah yang dimasukkan di dalam hadis ini. Yang makna batinnya adalah pakaian-pakaian ketakwaan, rasa malu dengan Allah. Jadi bila orang ada rasa takut dengan Allah dan rasa malu dengan Allah Ta'ala, maka dia tak ingin nak buat satu maksiat, bahkan dia takut nak buat satu maksiat. Dan kalau dia rasa malu sekalipun, terkadang benda-benda yang fudul, benda-benda yang tidak ada manfaatnya, ataupun benda-benda yang lara ni pun terkadang menyebabkan dia tak nak buat. Contohnya tiba-tiba nak menyanyi, malu dia, sebab dia tahu Allah Ta'ala melihat, dia tahu Allah Ta'ala itu meneliti kepada dia. Nampak tak? Kerana itu kalau kita tengok kehidupan awliya, para walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kehidupan mereka itu subhanallah, penuh dengan ibadah. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, pakaian yang paling terbaik
adalah pakaian ketakwaan. Takut kita, malu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa ramai akhir zaman ni berpakaian molek, akan tetapi tuan-tuan perempuan perangai akhlaknya tidak molek. Jadi oleh kerana itu kita kena jagalah benda-benda tersebut. Jadi di dalam hadis ini ataupun daripada ayat hadis ini, dia menerangkan kepada dua makna, iaitu makna zahir dan juga makna yang batin. Ada juga makna yang zahir yang saya sebutkan tadi, pakaian yang secara zahir yang sekarang ini. Nampak, kita juga kena minta kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan rezeki oleh Allah untuk berpakaian yang baik-baik, berpakaian yang sopan-sopan. Hatta kalau kita dimemurahkan rezeki oleh Allah Ta'ala, apa salahnya kalau kita belikan baju? Ini nak masuk bulan Ramadan, nak ibadah, belikan anak-anak tahfiz, orang-orang, anak-anak yatim, baju untuk mereka beribadah kepada Allah. Dan begitu juga nanti Aidil Fitri, maka sunnah untuk kita hadiahkan baju-baju, hadiahkan kepada anak-anak yatim, mereka yang memerlukan. Nampak tak? Baju yang barulah lebih baik. Nampak tak? Kalau kita mampu baju yang baru. Sebab disebut dalam satu hadis Nabi SAW, dalam hadis yang hasan. Nabi SAW mengatakan, ayyumal muslim kasa musliman sauban ala ara kasahu Allah Ta'ala min khidri jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memakaikan satu pakaian kepada seorang muslim, nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pakaikan pakaian yang berwarna hijau, baju jubah yang berwarna hijau diperbuat daripada syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuan-tuan dan puan. Jadi kalau kita buat baik, Allah Ta'ala akan zahirkan kebaikan nanti di akhirat esok. Jadi kalau kita ada mampu baju dan sebagainya, maka berikan. Nampak? Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan, kalaulah orang tersebut memerlukan baju dan memang tak ada baju, dan bajunya tidak menutup aurat, apa hukumnya untuk kita berikan baju tersebut? Hukumnya wajib. Apa-apa saja yang kita boleh capai untuk menutup auratnya. Kalau kita biarkan, hukumnya haram dan berdosa kita. Biarlah Ustaz, dia orang tak betul, orang gila tu wajib kamu tutup auratnya. Sebab tak boleh kita biarkan mereka itu membuka aib mereka ataupun aurat mereka. Ada setengah orang pandang remeh benda macam ni. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, alangkah mulianya hati seorang kalau dia tengok orang tersebut susah, tak betul sangat. Bukan tak betul lah, kadang-kadang orang seperti ini diuji oleh Allah Ta'ala. Maka kita belikan sedikit baju baru, bagikan kepada dia, tak ada masalah. Nampak tak? Jadi sunnah Nabi SAW, mana sahabat Nabi SAW minta saja, para sahabat minta ataupun tegur Nabi SAW cantiknya baju, maka Nabi SAW terus buka, balik rumah, tukar baju yang lama, Nabi SAW bagi baju yang baru. Nampak tak? Sehingga kan disebut oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu tidak memakai berpasang-pasangan. Artinya Nabi SAW tak simpan berpasang-pasangan, baik pada makanan, baik pada baju, baik pada kasut. Nabi SAW tak ada berpasang-pasangan. Artinya apa yang ada Nabi SAW bagikan. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita. Berapa banyak baju kita ada. Nampak tak? Musim banjir ni, ramai orang tak ada baju. Bagilah baju. Mana baju yang boleh pakai. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tegur sikit. Ada setengah orang kadang-kadang dia bagi baju, yang baju tersebut dah koyak rabak dah. Macam baru diviralkan ketika waktu banjir tersebut yang melanda dekat Pulau Langat. Kat situ mereka viralkan, ada setengah baju memang tak boleh pakai, koyak. Dan diliputi dengan sampah-sampah, ada yang berulat pun ada. Allahu Akbar. Kita tuan-tuan dan puan-puan nak berikan hadiah, sunnah dia, kita berikan hadiah yang paling terbaik. Kita tak mampu, pilih baju yang mana yang dah dipakai tapi masih boleh diguna pakai. Jangan kita bagi baju yang mana koyak rabak, tidak menutup aurat dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sebutkan dalam hadis ini, kata Allah, fastaksuni, maka mintalah aku akan baju, nescaya aku akan pakaian, nescaya aku akan pakaikan kamu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan daripada sini juga disunnahkan apabila kita nak pakai baju, kita baca alhamdulillahilladzi ja'alahu min ghairi haulin wala quwwah. Nampak tak? Itu doa Nabi SAW. Ya Allah, terima kasih, segala puji dan syukur yang telah menjadikan baju pakaian ini yang tidak ada daya dan juga kekuatan aku. Itu doa Nabi SAW disebut dalam kitab Al-Adhkar.
Nampak tak? Jadi kerana itu sunnah bila kita pakai baju, kita doa segala puji bagi Allah. Tak hafal doa tersebut, cukup mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Taala. Nampak tak? Menzahirkan nikmat Allah Taala ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ada setengah orang kadang-kadang Allah Taala bagi dia nikmat baju, ada juga dia jenis suka simpan baju. Dia juga suka simpan baju yang mama tu langsung dia tak pakai. Orang bagi hadiah macam mana pun dia tak pakai, dia simpan saja. Nampak tak? Untuk apa kita simpan, tuan-tuan dan puan-puan? Kita bila diberikan hadiah, diberikan kepada seorang, sunnah untuk kita pakai terus. Nabi SAW itu, sunnah Nabi SAW bila dapat, Nabi SAW terus pakai. Maka kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam ta'liqnya daripada hadis, syarahan daripada Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW dihadiahkan oleh sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW terus memakai baju tersebut. Maka kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, di sini disunahkan untuk kita bila dapat baju, kita terus pakai. Jangan kita simpan, sebab kita menzahirkan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang pertama, kemudian kita menzahirkan syukur kita kepada manusia. Dan kita mengatakan terima kasih. Kata Nabi SAW, man asda ilaihi ma'rufan falyakul jazakallahu khairan. Kata Nabi SAW, apabila seorang itu diberikan kebaikan, diberikan satu kebaikan kepadanya, dia diperbuat baik oleh seseorang, maka hendaklah dia mengatakan jazakallahu khairan. Barang siapa yang mengatakan demikian, kata Nabi SAW, faqad balaghat thana, maka dia telah pun menyempurnakan pujian. Jadi kalau itu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab adab baju ni pun kita kena jaga dan mintalah, maksudnya di sini minta kepada Allah agar Allah Taala beri yang zahir dan juga batin kepada kita. Itu disebut dalam hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala lagi dalam hadis ini. Kata Allah Taala, ya ibadi innakum tukhti'una. Tukhti'una, wahai hamba-hambaku, kamu semua adalah pendosa, sang pendosa. Bilaili wan nahari, ketika waktu malam dan juga ketika waktu petang ataupun ketika waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan akulah yang mengampunkan segala dosa-dosa kesemuanya. Jadi dalam hadis ini Allah Taala mengatakan kepada kita semua, kata Allah Taala bahawasanya semua daripada kamu itu melakukan dosa, melakukan kesalahan. Ada tak di kalangan kita tak pernah buat dosa? Tak ada. Kerana itu kata Allah, innakum takhti'una, semua daripada kamu itu melakukan dosa. Kerana itu dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, setiap daripada anak Adam itu melakukan dosa. Dan sebaik-baik anak Adam, sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang boleh lari pada dosa ni? Nampak? Hanya para Nabi saja. Nabi, Rasul, mereka adalah golongan-golongan yang maksum. Mereka tidak berdosa. Tapi macam mana Ustaz, kalau Nabi-Nabi itu beristighfar juga? Apakah mereka beristighfar daripada dosa? Tidak. Kata para ulama, mereka beristighfar oleh kerana terkadang mereka tak sempat nak buat benda yang lebih baik daripada benda yang kebaikan yang mereka lakukan. Nampak tak? Contohnya, kalau pada malam tersebut sepatutnya mereka bertahajud, tetapi disebabkan ada benda yang lain, terlalu sibuk terkadang, menyebabkan mereka tak buat. Nampak tak? Jadi kerana itu, para Nabi-Nabi ini, di antaranya Rasulullah SAW beristighfar di atas dasar itu. Dan ada juga Nabi SAW beristighfar oleh kerana untuk beristighfar kepada ke atas umatnya. Nampak tak? Jadi semua orang selain Nabi itu melakukan dosa. Sebab itu kata Allah, innakum takhti'un, semua daripada kamu ni melakukan dosa. Bilaili wan nahar, pada ketika waktu malam dan juga ketika waktu pagi. Dan akulah yang akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Artinya, akulah akan memaafkan dan akulah akan menutup dosa-dosa kamu. Nampak tak? Setiap malam kita buat, setiap pagi kita buat. Berapa banyak dosa kita buat? Hari ini pun ada juga kita buat dosa. Macam mana? Tak buat dosa besar, tapi terkadang dosa-dosa kecil. Dosa kecil yang berkaitan dengan secara zahiriah kita, anggota kita, percakapan kita, pandangan mata kita. Nampak tak? Dan juga akhlak kita, bergaul kita dengan sahabat-sahabat, ataupun bergaul kita dengan isteri-isteri kita. Nampak ada benda yang terkadang ataupun dengan suami kita yang menyebabkan kita berlaku dosa dengan mereka.
Dan berlaku dosa dengan mereka sebenarnya berlaku dosa juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah melanggar perintah Allah Taala. Nampak tak? Ada pun juga berlaku dosa secara batin kita, hati kita. Nampak sangka buruk dengan orang setiap hari kita buat dosa. Memang setiap hari kita buat dosa. Dan ada juga dosa yang kita tak perasan. Nampak? Kerana itu Nabi SAW beristighfar. Bahasanya Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan kepada aku daripada dosa-dosa yang aku tahu dan juga dosa yang aku tidak tahu. Nampak tak? Ulama-ulama pun doa macam tu. Allahumma ghafirli dhunubi ma'a'lamu wa ma la'a'lam. Ya Allah ampunkan dosa aku, yang dosa yang aku tahu dan juga dosa yang aku tak tahu. Dosa yang tak tahu ni banyak. Nampak tak? Kadang-kadang kita buat satu benda yang menyebabkan orang lain terkena teranaya. Nampak tak? Kita renovate rumah, kemudian kita pergi letak satu batu tersebut. Nampak? Saja kita letak ataupun kita sempitkan jalan. Akhirnya orang jalan terpaksa calar, kereta dan sebagainya. Orang rasa marah. Nampak tak? Boleh jadi dosa benda yang kadang-kadang kita tak perasan. Nampak? Jadi mana kita boleh elak daripada berdosa ni? Memang kita setiap manusia melakukan dosa. Maka kata Allah Ta'ala, ana aghfir lakum, akulah yang akan mengampunkan kamu. Artinya segala dosa-dosa ada yang aku boleh ampunkan, tetapi tidak semua dosa. Di antara dosa yang Allah Ta'ala tidak mengampunkan adalah syirik. Adalah syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, itu adalah umum khusus. Ada ayat yang umum khusus secara umum, tetapi ada juga makna khusus. Khusus semisalnya dosa yang Allah Taala sendiri sebut, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Taala, sesungguhnya Allah mengampunkan kepada siapa-siapa saja, yang mana mereka kecuali mereka yang tidak, sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa-dosa orang yang mensyirikkan kepada Allah dan mengampunkan selain daripada syirik kepada Allah. Jadi ada dosa-dosa yang Allah tak ampunkan. Dosa syirik, syirik al-akbar. Nampak tak? Pergi menyembah berhala dan sebagainya, buat i'tikad ada kekuasaan lebih daripada Allah Taala. Itu pun syirik. Nampak tak? Jadi hati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan. Dosa syirik ni tidak diampun oleh Allah. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, wahai hambaku, sekiranya wa in balagha dzunubaka, walaupun sampai dosa kamu itu ananas samai, sampailah penuh ataupun meningkat, naik ke langit-langit dosa kamu, ghafartu lakum, aku mampu ampunkan dosa kamu, la ubali, aku tak kisah, kata Allah. Walaupun dosa kamu banyak macam mana pun, Allah tetap boleh ampunkan. Wa ya ibadi, wahai hambaku, sekiranya kalau dosa-dosa kamu, wa in balagha dzunubaka, walaupun penuh dosa-dosa kamu itu sepenuh daripada muka bumi ini, kata Allah, ghafartu lakum, aku boleh ampunkan kamu, wala ubali, aku tidak kisah selagi mana kalau kamu tidak mensyirikkan. Arti kata dosa syirik ni tuan-tuan dan puan ada dosa yang sangat-sangat besar. Nampak tuan-tuan dan puan? Hari ni orang Melayu kita syirik tidak berpisah dengan orang Melayu kita. Yang meniaga, pakai barang, jaga-jaga tuan-tuan dan puan, ada dosa yang Allah tak ampunkan. Nabi SAW sebut, man ataka hinan fa huwa yasdiqu wa huwa yasdiquhu. Barang siapa yang datang kepada tok bomoh, kahinan, tukang tilik, kata Nabi SAW, kemudian dia percaya, faqad kafar, maka telah kafir dia. Nampak tak? Boleh jatuh, boleh gugur iman kita, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita datang kepada tok bomoh dan kita percayai mereka itu lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga tuan-tuan dan puan-puan. Main-main barang dan sebagainya, pakai untuk pelaris kedai sampai tutup kedai orang lain. Banyak orang beritahu saya, Ustaz, beritahu Ustaz, kedai saya Ustaz, berapa bulan dah orang tak nampak. Lalu dipanggil ustaz-ustaz lain ruqyahkan. Rupanya fulan bin fulan ada kedai-kedai kawasan-kawasan tersebut dengki rupanya. Orang Melayu kita ni begitulah. Jangan tuan-tuan dan puan-puan, ni dosa daripada dosa-dosa besar. Dosa syirik ni tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita jadi seperti orang-orang yang
pergi jumpa Tok Bomoh ini. Nampak hukumnya berdosa. Kalau tidak bertaubat kita, tuan-tuan dan puan-puan, kalau mati, maka mati dalam keadaan syirik, tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerana itu kena jaga sungguh-sungguh daripada benda-benda dosa-dosa syirik ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dosa syirik. Dan syirik ada terbahagi kepada dua. Di syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar yang saya sebutkan tadi, sembah berhala ke, pergi jumpa Tok Bomoh ke, percayai ada kuasa lebih hebat daripada Allah ke, itu syirik al-akbar. Yang kedua, syirik al-asghar. Syirik asghar, dosa besar tak? Dosa besar juga. Syirik asghar artinya syirik yang kecil ni, iaitu dia panggil syirik yang tersembunyi seperti riak. Itu pun dosa-dosa besar. Ini disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Zawajir. Dia kumpulkan syirik kecil dan syirik besar dalam satu bab. Dan beliau berpendapat mengatakan syirik, dosa yang riak ni adalah dosa-dosa besar. Dan itu Allah Ta'ala akan seksa orang-orang yang solat, yang riak dan sebagainya. Nampak tak? Jadi itu bukan dosa. Kata guru saya, syirik-syirik kecil ni masuk neraka. Masuk neraka. Dia tanya kepada kami, masuk neraka tak? Masuk neraka. Dia kata, masuk neraka. Tak diampunkan oleh Allah Ta'ala kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi kena betul-betul bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan sesekali mensyirikkan kepada Allah. Dosa lain bukan erti kata boleh buat. Allah Ta'ala bila sebut innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampunkan dosa semuanya. Berarti kata boleh kita green light selain syirik kita boleh buat, berzina kita boleh buat, mencuri boleh buat, bunuh boleh buat? Tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab kadang ada dosa-dosa yang tersangkut paut dengan manusia yang Allah tak akan ampunkan kecuali manusia tersebut ampunkan. Dia panggil dosa tabi'at. Tabi'at iaitu dosa yang diikuti nanti, dibawa-bawa. Ada dosa kita dengan Allah Ta'ala, terkadang kita bantu orang hapus dosa. Sebab Allah Ta'ala mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu boleh dihapuskan dengan boleh menghapuskan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan seorang tersebut. Nampak tak? Buat baik boleh hapus. Sedekah boleh hapus dosa. Bantu orang boleh hapus dosa. Angkat duri daripada jalan boleh hapus dosa. Tambahkan iman kita. Nampak? Tapi ada dosa yang mana Allah Ta'ala tak boleh ampunkan juga, iaitu dosa bersangkut paut dengan manusia. Jangan pandai-pandai tuan-tuan puan menzalimi orang. Kita dah sebut sebelum ni bab zalim dan juga menganiaya orang dan sebagainya. Maka jagalah sungguh-sungguh tuan-tuan dan puan-puan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi innakum takhti'una. Wahai seluruh hamba-hambaku, sesungguhnya kamu semua adalah orang-orang yang berdosa. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah mengatakan fastaghfiruni, maka hendaklah kamu meminta keampunan daripada aku. Setiap kali buat dosa, bertaubat. Setiap kali buat dosa, bertaubat. Setiap kali buat dosa, bertaubat. Jangan biarkan lama-lama bertaubat menangguh taubat. Setiap kali buat, bertaubat. Macam mana bertaubat? Apa macam cara? Di antaranya istighfar, antaranya kita solat, antaranya kita buat baik, antaranya kita insaf, menyesal dalam hati kita. Itu pun boleh dikatakan taubat. Nampak tak? Dan kita berjanji meninggalkan dosa tersebut. Setiap kali buat, bertaubat terus. Jangan tangguh-tangguh. Kata Allah, fastaghfiruni, artinya mintalah keampunan daripada aku. Kata Allah, aghfir lakum. Tak ada seorang hamba pun yang mana mulut mereka mengatakan, ya Allah, ampunkan aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan ampunkan. Sebab Allah kata, inna rahmati wasi'at kulli syai'. Kata Allah, sesungguhnya rahmat aku, kasih aku ini kepada kamu semua itu luas daripada segala-galanya. Luas daripada segala-galanya. Sebab tu para sahabat Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan, mereka ni move on. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar khususnya, apa saja benda yang dia tak buat, anak sendiri pun dia pernah bunuh. Nampak tak? Macam-macam dia buat. Dan beliau pernah sekali tertawa. Dia teringat pernah satu ketika dia tolak satu daripada bekalan tersebut, yang bekalan tersebut dipenuhi dengan arak. Lalu dia keadaan mabuk. Dia tertawa, dia teringat. Sayyidina Umar Al-Khattab. Akan tetapi bila mereka jumpa ayat Allah Ta'ala, inna rahmati wasi'at kulli syai', maka mereka mempunyai pengharapan yang tinggi kepada Allah. Nampak tak?
Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bertaubat. Kata Allah, "Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku, katakanlah Muhammad kepada hamba-hamba, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui ataupun telah merosakkan diri mereka dengan maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa daripada rahmat aku. Sesungguhnya orang yang pertama berputus asa itu siapa? Syaitan. Dia dah buat salah tapi dia tak nak ulang, dia tak nak berubah, dia tak nak kembali kepada Allah. Dia rasa macam dah tak boleh dah. Dia nak teruskan juga untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berputus rahmat. Kerana sungguh syaitan, kata Allah Ta'ala, itu dia berputus asa daripada rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerana itu dosa macam mana pun bertaubat. Ustaz, saya pernah minum. Ustaz, saya pernah berzina. Sudah, Allah Ta'ala dah tutup. Kerana itu setengah para ulama mensyarahkan, aghfir lakum ay astur lakum. Aku dah tutup dah dosa kamu ni. Kamu jangan pening-pening. Bila kamu istighfar, aku dah tutup dah dosa tersebut. Kalau kamu dah bertaubat, aku dah tutup dah. Maka tak payah pening-pening. Memang perlu kita fikirkan dosa tersebut dan kita mengharap keampunan kepada Allah. Tetapi bila kita beristighfar, insya-Allah taala Allah pasti mengampunkan kita selagi mana dosa yang kita lakukan tersebut tidak terselitnya berbaur daripada kesyirikan kepada Allah taala. Jadi bertaubat kepada Allah daripada segala dosa, tuan-tuan dan puan-puan, zahir dan juga batin kita. Bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala. Setiap hari bertaubat. Nabi SAW bertaubat kepada Allah berapa banyak kali. Disebut dalam hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilallah mi'ata marrah." Dalam riwayat 70 marrah. Kata Nabi SAW, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku ni bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali." Nabi maksum, tak ada dosa. Ashraful khalqi, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, sayyidul bashar, sayyidul kaunaini wathaqalain, penghulu langit dan juga penghulu bumi. Apa-apa makhluk yang ada langit, dia Nabi SAW adalah penghulu. Dia kata, "Fa inni atubu ilallah mi'ata marrah." Sungguhnya aku bertaubat kepada Allah 100 kali setiap hari. Berapa banyak Nabi SAW bertaubat, kita dan perempuan. Maka kerana itu bertaubatlah daripada segala dosa kita, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah taala. Sebab kalau kita berputus asa, kita telah memenangkan syaitan. Yang mana syaitan dan iblis ni pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Nabi SAW mengatakan, "Inna syaitan qala." Sesungguhnya syaitan itu pernah berkata, "Wa izzatuka ya Rabb, la abrahu aghwa ibadaka ma damat arwahakum fi ajsadihim." Wahai Allah Subhanahu wa taala, demi keagungan Engkau wahai Allah, sesungguhnya aku tidak akan pernah berputus asa untuk merosakkan anak-anak Adam ataupun hamba-hambamu di kalangan manusia ini selagi mana roh-roh mereka berada dalam jasad mereka. Syaitan dah berjanji dengan Allah ni. Maka Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, Allah jawab balik kepada syaitan tersebut. Allah mengatakan, "Wa izzati wa jalali wa irtifa'i fi makani." Dan demi keagunganku dan juga kebesaranku dan juga ketinggianku, la azalu aghfir lahum mastaghfiruni. Aku sentiasa akan mengampunkan mereka. Aku akan sentiasa mengampunkan dosa mereka selagi mana mereka meminta ampun kepada aku. Allah pun cakap begitu kepada iblis. Tak boleh kata apa iblis, mati. Kalau tak boleh. Sebab Allah kata selagi mana mereka istighfar, aku akan mengampunkan dosa-dosanya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, bacalah istighfar sebanyak-banyak yang mungkin. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, man akthar min al-istighfar ja'alallahu azza wa jalla lahu kullu hammin faraja. Barang siapa yang berbanyakkan istighfar, nescaya Allah Ta'ala akan menjadikan setiap kemurungannya, kesedihannya, masalahnya itu kelapangan, kata Allah. Itu kata Allah Ta'ala. Wa min kulli dhaiqin makhraja, daripada setiap kesempitan hidupnya, Allah Ta'ala akan makhraja, Allah Ta'ala akan bagi keluar. Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rezekikan
dengan sesuatu rezeki yang tidak disangka-sangkakan. Kata para ulama, la yadunnu maji'u min ayyi jihat min rizqillah. Mereka tak sangka mana datang ni rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa-siapa yang sering kali beristighfar. Jadi kan itu beristighfarlah sebanyak mungkin tuan perempuan. Di antara juga istighfar yang diajar oleh Nabi SAW. Maka kita kena amalkan setiap hari 27 kali setelah daripada solat subuh. Kalau boleh setelah pada solat subuh kita baca 27 kali ya istighfar kepada segenap orang-orang muslimin dan muslimah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kulli yawmin 27 marratan kana min alladhina yastajabu lahu wa yarzuqu bihim ahlul ard. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beristighfar bagi orang-orang beriman, perempuan dan juga lelaki 27 kali setiap hari, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka itu di kalangan orang yang mustajab doanya. Mustajab doanya dan akan memberikan rezeki kepada mereka itu di bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Macam mana istighfarnya? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Jadi baca. Dan sebaik-baik istighfar itulah yang diajar oleh Nabi SAW, iaitu istighfar dipanggil istighfar Sayyidul Istighfar. Baca dalam hadis Nabi SAW juga ya, kita bacakan dengan Sayyidul Istighfar. Dan banyak cara istighfar. Kalau boleh baca penuh Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu lebih afdal. Tapi kalau nak ringkas, cukuplah kita baca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Itu pun memadai tuan-tuan dan perempuan. Sebab kalau orang yang sentiasa beristighfar ni, kata Nabi SAW dalam hadis, Nabi SAW mengatakan tuba liman wajada sahifatihi yaumal qiyamah kathiru minal istighfar atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan beruntunglah nanti di yaumul qiyamah mereka punya buku amalan dipenuhi dengan istighfar, kata Nabi SAW. Artinya bersih buku amalan mereka, tak ada dosa langsung. Sebab apa? Sebab banyak istighfar. Duduk diam-diam istighfar, duduk diam-diam beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah disebutkan dalam hadis ini tuan-tuan dan puan-puan. Dan ada satu faedah disebut Imam Ibn Hajar daripada khususiyah umat Nabi Muhammad SAW ini adalah mereka itu annahum yakhrujuna min kuburihim bila dhunub. Mereka mampu untuk keluar daripada kubur mereka nanti, artinya bila dibangkit tanpa sebarang dosa pun. Kenapa? Kerana istighfar mereka kepada orang-orang beriman. Jadi kerana itu baca dah, amal dah daripada zikir ataupun astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali ketika waktu pagi. Itu kita bacakan tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah taala dosa kita habis, semuanya dikosongkan, kata Al-Imam Ibn Hajar tuan-tuan dan puan-puan. Kata beliau, dia disebutkan oleh ulama beberapa perkara, di antaranya 7 perkara yang perlu kita amalkan. Yang pertama iaitu seorang tersebut dia perlu membacakan dengan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap segala sesuatu yang hendak dimulakan perkara. Perkara yang dia nak mulakan, baca Bismillah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ibda' bimada Allahu bih. Mulakanlah dengan sesuatu yang dimulai oleh Allah. Allah Ta'ala memulakan kalamnya dengan Bismillah. Jadi apa pun segala sesuatu, mulakan dengan Bismillah. Ini amalan, jangan lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza ra'a ma yukrah. Apabila kamu melihat sesuatu yang dibenci, tak suka, maka katakanlah la haula wala quwata illa billah. Itu antara amalan. Bila kita tengok sesuatu yang tak suka, baca la haula wala quwata illa billah. Wa idza ra'a ma yasta'zam biqaulin. Maka apabila seorang itu melihat sesuatu yang yasta'zam, sesuatu yang agung, katakanlah la ilaha illallah. Itu dikatakan. Wa idza asabat musibatan, dan apabila kalau seorang tu ditimpa dengan musibah, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kalau kita tengok setiap kali musibah, hatta apa-apa jenis musibah, dan kita dah sebut sebelum ini, Nabi SAW ni kadang-kadang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalaupun
lampu dekat rumah Nabi SAW terpadam. Duduk dengan sahabat Nabi SAW dalam satu kemah. Maka ketika itu dalam kemah tersebut ada satu pelita Nabi SAW terpadam. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau baca Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Sebab para sahabat fikirkan hanya musibah-musibah besar saja yang patut sebut. Kata Nabi SAW, setiap segala sesuatu yang menyakiti kepada manusia, maka ianya adalah musibah. Tak tutup lampu, gelap, suka ke kita? Tak suka kita kan? Nampak? Kata Nabi SAW, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Alladzina asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang ditimpa musibah kemudian mereka mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah golongan-golongan yang aku berselawat ke atas mereka. Artinya memberi rahmat kepada mereka. Bukan sekali rahmat, tapi bermacam-macam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Dan mereka lah golongan-golongan yang sering diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau orang kena musibah, disebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, insya-Allah ta'ala Allah akan berikan jalan yang lebih baik daripada itu. Nampak tak? Itu dia antara benda musibah. Apa jenis musibah? Kecil ataupun besar. Kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah seorang itu apabila melakukan dosa, kata para ulama, katakanlah astagfirullah diulang-ulang dengan lisannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi insya-Allah taala itu yang disebutkan dalam hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan. Masya-Allah. Masa pun dah habis. Ala kulli hal, tuan-tuan dan puan-puan, tak sempat juga saya ingatkan saya boleh khatamkan daripada hadis ni, sebab hadis ni dah baca 3 kali dah, tuan-tuan dan puan. Tiga kali pertemuan belum habis lagi, sebab hadis ni taklah panjang sangat. Nampak ada hadis yang lebih panjang, tetapi disebabkan perlunya kita untuk menerangkan sedikit demi sedikit apa yang disyarahkan para alim ulama, insya-Allah taala. Jadi insya-Allah taala, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kita akan sambung nanti insya-Allah taala pada setelah raya lah, insya-Allah taala. Pada hadis ini juga, hadis yang ke-24 belum mampu untuk kita habiskan. Qadarallahu ma syaa. Allah taala berkehendak dengan apa yang dikehendakkan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, satu nasihat saya sebelum kita beransur, insya-Allah taala kita nak masuk bulan puasa, maka ya khatina, gunakanlah masa kita ni pada bulan puasa tu, penuhkan dengan ibadah, penuhkan dengan istighfar, penuhkan dengan amalan soleh, penuhkan dengan sedekah, penuhkan dengan qiyam, penuhkan dengan baca Al-Quran, penuhkan. Sebab bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, adalah bulan yang mana Allah Ta'ala janjikan keampunan, Allah janjikan rahmat Allah, dan Allah janjikan perlepasan daripada api neraka. Kita tak tahu sama ada kita sempurna ataupun tak masuk bulan Ramadan ni. Akan tapi apabila seorang itu mempunyai himmah, ketinggian, kesungguhan dan juga niat yang soleh untuk masuk bulan Ramadan ni, untuk diampunkan dosa dan diberi rahmat dan juga perlepasan daripada api neraka, insya-Allah taala Allah akan beri permudahkan untuk kita melakukan amal soleh. Dan di bulan Syaban ni, tuan-tuan dan puan-puan, di antara bulan yang mana diangkat amalan kita. Jadi bila diangkat amalan kita ni, mohon maaf kepada semua. Mohon maaf kepada orang-orang yang sakiti, kepada yang pernah kita sakiti, khususnya ibu bapa kita yang masih hidup, jiran-jiran kita, adik-beradik kita. Sebelum masuk Ramadan, kita istighfar, kita berbetulkan taubat kita, hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan dengan hamba-hamba Allah Ta'ala. Sebab bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci, bulan ibadah. Dan seorang yang apabila bersangkut paut, dia terkadang disebabkan dosa-dosanya yang belum diampunkan oleh Allah, boleh menyebabkan nanti masuk bulan Ramadan dia diharamkan kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan pada Ramadan. Oleh kerana itu, perbanyakkan taubat sebelum masuk bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu saja nasihat saya, insya-Allah taala, dan khususnya pada diri saya juga. Jadi insya-Allah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita daripada ketakwaan. Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang beramal soleh, ibadah tulus, ikhlas kerana Allah. Allah jadikan kita di kalangan ahli ilmu zahir dan juga batin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, ya Allah. Berkatilah bulan
bulan daripada yang terbaki daripada bulan Sya'ban ini ya Allah, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan ya Allah. Ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan. Allahumma ja'alna ma yuqimu fi syahr Ramadan imanan wa ihtisaban kama wa'adta ala nabiyyika Mustafa sallallahu alaihi wasallam, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sebagaimana engkau telah menjanjikan kepada umatmu, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di kalangan mereka yang berpuasa dan mereka yang berqiyam ketika bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan juga pengharapan kepada Allah, maka diampunkan segala dosa-dosanya yang telah terlalu. Ya Allah, jadikan kami di kalangan mereka ya Allah. Ya Allah, hiasilah mata-mata kami memandang kepada Al-Quran, memandang kepada sesuatu yang ibadah. Lisan kami yang sentiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan ya Allah, rezekikan kami untuk mengkhatamkan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan orang mendapat keampunan dan juga rahmat dan juga perlepasan daripada api neraka ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Dan juga ampunkanlah dosa-dosa kedua bapa kami ya Allah, sekiranya mereka yang masih hidup ataupun mereka yang telah pergi meninggal dunia ya Allah. Dengan keberkatan pada malam ini ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah daripada fitnah kubur ya Allah. Permudahkanlah mereka di alam barzakh ya Allah. Temukanlah mereka dengan roh-roh orang saleh, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la afu minkum wallahu a'lam.